Kopi Senangan miampai dohoi Salbinus Seribu nit abar BTTV totuang depaina. Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat untuk membendung pandemik COVID-19 di Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha memberi perkenan pengistirahan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan Istana Negara memaklumkan Seri Paduka memberi perkenan tempoh pelaksanaan darurat itu atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Al-Sultan Abdullah turut berkenan dengan cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan dan yang berkaitan. Ahmad Fadil berkata perkenan Al-Sultan Abdullah berkenaan turut mengambil kira keselamatan diri rakyat dan kepentingan negara berdasarkan statistik semasa COVID-19, khususnya kekangan kemudahan-kemudahan logistik mengikut negeri-negeri yang dipersembahkan semasa sesi taklimat itu. Setelah mempertimbangkan nasihat Jemaah Menteri, Seri Paduka Baginda telah berpuas hati bahawa adanya keperluan mengeluarkan proklamasi darurat bagi membolehkan ordinan dimasyhurkan di bawah Fasal 2B Perkara 150 bagi memperuntukkan kuasa-kuasa perlu untuk mengekang dan menghalang daripada berlakunya penularan wabak COVID-19 dengan lebih serius di negara ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan proklamasi darurat yang diisytiharkan yang di-Pertuan Agong bukanlah satu bentuk rampasan kuasa tentera dan perintah berkurung tidak akan dilaksanakan. Ingin saya tegaskan bahawa darurat yang diisytiharkan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bukanlah suatu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Sebaliknya, sepanjang tempoh darurat ini, kerajaan awam akan terus berfungsi. Let me assure you that the civilian government will continue to function. The emergency proclaimed by the Yang di-Pertuan Agong is not a military coup and curfew will not be enforced. Muhyiddin berkata sepanjang tempoh ini pentadbiran kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri akan terus berfungsi seperti biasa. Dari segi pentadbiran kerajaan, Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri-Negeri akan terus berfungsi menurut Perlembagaan Persekutuan dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada semasa ke semasa. Saya memberi jaminan bahawa jentera pentadbiran dan perkhidmatan awam kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri tidak akan terganggu dengan pengisytiharan darurat ini. Sepanjang tempoh darurat ini, jika Seri Paduka Baginda berpuas hati bahawa ada hal-hal keadaan tertentu yang menyebabkan perlu baginya mengambil tindakan serta-merta, maka Seri Paduka Baginda boleh memasyhurkan apa-apa ordinan yang perlu mengikut hal keadaan semasa. Muhyiddin turut memaklumkan sepanjang tempoh darurat ini dilaksanakan, persidangan parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak akan dilaksanakan. Sepanjang tempoh ini juga pilihan raya umum, pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri tidak akan dilaksanakan. Selain itu, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak akan bersidang sehingga suatu masa yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong.
Sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa, pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil tidak akan diadakan. Dalam keadaan biasa, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas kerusi diisytiharkan kosong. Pilihan raya negeri juga mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Sedangkan kita tahu rakyat pada masa ini tidak mahu pilihan raya diadakan untuk mengelakkan wabak COVID-19 merebak seperti yang berlaku selepas pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Pilihan raya umum hanya akan diadakan selepas wabak COVID-19 reda. Saya tidak berniat untuk tidak mengadakan pilihan raya. Perkara utama yang menghalang saya daripada menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar membubarkan Parlimen untuk membolehkan pilihan raya diadakan ialah pandemik COVID-19. Keputusan untuk tidak mengadakan pilihan raya semasa pandemik COVID-19 ini masih menular ini adalah selaras dengan satu daripada 5 prinsip maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa ataupun hifzun nafs. Dan dalam konteks ini adalah menjadi kewajipan saya sebagai ketua kerajaan untuk menjaga nyawa rakyat dengan melindungi saudara dan saudari sekalian daripada jangkitan COVID-19 ini. Ini adalah kemaslahatan yang paling utama yang dituntut oleh agama Islam. Justru saya memberikan komitmen yang tegas bahawa pilihan raya umum akan diadakan sebaik sahaja jawatan kuasa khas bebas yang akan ditubuhkan memperakukan bahawa wabak COVID-19 telah reda atau pulih sepenuhnya dan pilihan raya adalah selamat untuk diadakan. Pada masa itu terpulanglah kepada rakyat untuk memilih kerajaan mana yang layak untuk mentadbir negara ini dan menjaga kebajikan saudara dan saudari sekalian. Inilah komitmen dan aku janji saya yang akan saya tunaikan insya-Allah. Perdana Menteri mengakhiri amanatnya dengan kata-kata berikut. Saya merayu saudara dan saudari sekalian supaya kekal tenang dan memberikan kepercayaan serta sokongan sepenuhnya kepada kerajaan untuk membendung penularan COVID-19 ini dengan lebih berkesan sepanjang tempoh darurat dilaksanakan. Saya juga menyeru kepada semua ahli politik, pemimpin masyarakat sivil, pertubuhan bukan kerajaan, badan-badan agama, belia, mahasiswa dan setiap lapisan masyarakat supaya bersatu dan berganding bahu dalam menghadapi situasi yang amat sukar ini. Yang penting matlamat kita hanyalah satu, iaitu kita mesti menang dalam memerangi COVID-19 ini. Marilah kita mengamalkan disiplin kendiri dengan lebih ketat sepanjang tempoh PKP dan darurat yang berkuat kuasa ini. Mudah-mudahan kita akan dapat melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 dengan segera dan seterusnya mengurangkan tekanan ke atas sistem kesihatan negara kita yang sedang terbeban dengan peningkatan kes-kes positif COVID-19 saban hari. Saya memberikan amaran keras sesiapa yang cuba mengganggu gugat usaha kerajaan untuk mengurus pandemik COVID-19 dan ekonomi negara akan diambil tindakan tegas demi kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara. Saya juga berharap agar para alim ulama dan pemimpin agama dapat mendoakan kesejahteraan negara kita dan mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada sebarang bala bencana. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur menyambut baik pengisytiharan proklamasi darurat yang dilihat sebagai satu tindakan wajar dan proaktif bagi mengawal penularan pandemik COVID-19.
Jelasnya keperluan untuk mengawal virus daripada terus merebak dan melindungi kesihatan orang ramai adalah perkara paling penting. Pengisytiharan darurat ini diumumkan sehari selepas pengumuman PKP di 6 negeri termasuk Sabah oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin petang semalam. Hala 7 Sabah Maju Jaya dilancarkan hujung bulan ini. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS sudah memasuki proses akhir bagi menyediakan kerangka Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ yang dijangka dilancarkan hujung bulan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata pelan pembangunan SMJ selama tempoh 5 tahun ini akan menyaksikan pembangunan di negeri ini bersifat holistik agar mendapat menjana semula pertumbuhan ekonomi di Sabah. Beliau berkata proses merangka Hala 7 SMJ sudah memasuki langkah ketiga iaitu hari terbuka libat urus bagi mengumpul maklum balas daripada semua pihak yang berkepentingan termasuk pelajar. Ini bagi memastikan Hala 7 SMJ benar-benar memenuhi aspirasi rakyat merangkumi semua golongan dan kategori. Pada saya, Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah yang baru dibentuk ini perlu mempunyai satu Hala 7 yang komprehensif, Hala 7 yang holistik dan Hala 7 yang menjadi keutamaan kita dalam mengurus dan mentadbir negeri. Tanpa Hala 7 atau matlamat yang jelas, kerajaan negeri tidak akan dapat berfungsi dengan baik dan berkesan. Malah boleh menyebabkan kegagalan dalam pentadbiran kerana matlamat atau keutamaan tidak dijelaskan dan sasaran pembangunan tidak dititik beratkan. Pelan strategik ini dirangka dalam keadaan yang mencabar ekoran pandemik COVID-19. Kita telah baru membentuk kerajaan negeri baru melampaui 100 hari. Tetapi cabaran-cabaran terutama oleh pandemik COVID ini begitu getir dan mencabar. Walau bagaimanapun kita tidak berhenti di situ. Kita merangka satu pelan strategik yang saya rasa boleh membawa negeri ke arah satu negeri yang membangun, yang boleh kita majukan dengan pelan-pelan ataupun Hala 7 Sabah Maju Jaya ini. Ketua Menteri merasmikan program Hari Terbuka Libat Urus Hala 7 SMJ Pelan Pembangunan 2021-2025 di Kota Kinabalu siang tadi. Menerusi pelaksanaan SMJ Belanjawan Negeri 2021-2025 akan dipecahkan mengikut 3 elemen utama. 3 elemen itu ialah S atau sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor pelancongan dengan peruntukan RM931.21 juta. Dan M bagi modal insan dan kesejahteraan rakyat dengan peruntukan RM949.83 juta. Serta J atau infrastruktur dan kelestarian hijau yang menerima peruntukan RM1.579 bilion. Dengan itu, beliau mengingatkan anggota perkhidmatan awam agar mengambil berat dan memandang serius pelan pembangunan 5 tahun Hala 7 SMJ. Saya merayu dan menyeru kepada semua anggota perkhidmatan awam selaku jentera dan nadi kerajaan agar mengambil berat dan memandang serius akan pelan pembangunan 5 tahun Hala 7 Sabah Maju Jaya ini. Saya juga berharap agar tiada kalangan penjawat awam yang memandang remeh usaha besar ini. Apa tak lagi yang cuba memboikot atau enggan memberikan kerjasama bagi menjayakan dasar-dasar pembangunan kerajaan. Selaku Ketua Menteri, saya memikul satu amanah dan tanggungjawab besar untuk seluruh rakyat. Justru pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini
perlu digalas bersama, melibatkan kepimpinan dan penjawat awam agar ia dapat direalisasikan dengan berkesan. Penubuhan Majlis Penasihat Ekonomi Sabah melengkapkan usaha pemulihan ekonomi negeri. Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan Majlis Penasihat Ekonomi Sabah SEAC yang terdiri daripada pemain industri, ahli akademik dan badan bukan kerajaan NGO untuk melengkapkan usahanya dalam pemulihan ekonomi negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor yang juga Menteri Kewangan Sabah berkata SEAC adalah usaha sukarela oleh anggota dilantik yang telah bersetuju untuk memberikan perkhidmatan mereka sebagai penasihat. Haji J berkata sejak Oktober tahun lalu, Majlis Penasihat itu telah mengumpulkan kesemua anggotanya untuk mencari jalan penyelesaian untuk memulihkan ekonomi negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat khas SEAC di Kota Kinabalu semalam. SEAC diketuai oleh Tan Sri David Chu Sui Kiong sebagai pengerusinya manakala Datuk Tan Kim Beng memegang jawatan setiausaha. Sementara itu, Haji J mengumumkan Pelan Tindakan Pembangunan Negeri Sabah atau Hala 7 Sabah Maju Jaya yang kini dalam peringkat akhir dan akan dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sabah pada masa yang terdekat. Pelan pembangunan itu akan melibatkan sektor swasta dan di sinilah SEAC menjadi platform untuk membawa perubahan ekonomi Sabah. Beliau juga membincangkan keperluan dan keutamaan Sabah untuk rancangan Malaysia ke-12 semasa pertemuan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Tujuan pertemuan itu adalah untuk menjalin kerjasama yang lebih besar dan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Antaranya adalah untuk meningkatkan aliran masuk pelaburan domestik dan asing di Sabah. Sabah mencatat pelaburan bernilai 11.7 bilion ringgit untuk suku pertama 2019. Katanya ini membuktikan Sabah akan terus menjadi destinasi pelaburan yang menarik bagi pelabur asing. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Malaysia mencatatkan kes positif COVID-19 harian tertinggi dengan 3,309 kes dilaporkan hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah turut meningkat dengan 409 kes dilaporkan hari ini berbanding 374 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 41,449 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 255 atau 62.3% daripada 409 kes yang dilaporkan di Sabah hari ini berpunca dari saringan kontak rapat. 331 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,822 pesakit sedang menerima rawatan. 315,814 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Bilangan mangsa banjir di Sabah meningkat. Jumlah mangsa banjir di daerah Kudat, Kota Marudu dan Pitas meningkat kepada 1,680 orang daripada 507 keluarga pagi ini berbanding 746 orang daripada 225 keluarga semalam. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, kesemua mangsa ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara yang dibuka sejak pagi semalam. Antara pusat pemindahan mangsa banjir yang dibuka di Kudat ialah di Rumah Rehat Lama Karakit, Sekolah Kebangsaan Tun Datuk Haji Mustafa dan SK Sikwati. Manakala di daerah Kota Marudu, 4 pusat pemindahan sementara dibuka iaitu di Dewan Kampung Asin-Asin, SK Tari Tipan, SK Advent Damai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tandek. 2 pusat pemindahan yang beroperasi di Pitas ialah Dewan Kampung Kusilat dan SK Pekan 2. Setakat ini 5 daerah di Sabah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Tongot dan Beaufort melibatkan 90 kampung terjejas banjir berikutan hujan berterusan sejak Ahad. Namun belum ada mangsa banjir dipindahkan di daerah Tongot dan Beaufort.
Tempinai hingga kano habar BTTV tutong lupaino, Yoku i Salvinus Saribu.